Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan surau, hadirin para pencinta ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita menyambung majlis pengajian bulanan kita pada membahaskan berkenaan dengan dosa-dosa besar. Berkenaan dengan dosa-dosa besar. Yang mana kita menjadikan hadirin dan hadirat, silibus pengajian kita ini menggunakan Kitabul Kabair. Menggunakan Kitabul Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dan majlis kita pada malam ini merupakan majlis kali yang ke-41 daripada huraian dan kupasan kita terhadap kitab kita ini. Dan kita akan memasuki pada perbahasan dosa besar yang ke-55. Dosa besar yang ke-55. Iaitu pada muka surat yang ke-153, perbahasan dosa besar yang ke-55. Disebutkan di sini, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, menyembelih untuk selain Allah seperti dengan mengatakan dengan nama tuanku Syekh, dengan nama tuanku Syekh sekian dan sekian. Perkara ini ia termasuk dalam kategori dosa besar, dan seperti yang tuan-tuan maklum, sebenarnya dosa ini ia bukan hukum. Dosa ia bukan hukum. Tetapi dosa ini adalah kesan daripada hukum. Ia merupakan kesan hukum. Kerana kalau kita biasa dengar perbahasan tentang hukum fiqh kita, maka kita mengatakan hukum fiqh kita ini ada lima. Ada 5 hukum. Dan 5 hukum itu disebut sebagai hukum apa? Hukum taklifi. Hukum taklifi. Dan taklifi ini ia melibatkan kepada mukallaf. Ia melibatkan kepada mukallaf. Secara asas, mukallaf ini membawa erti individu yang dipertanggungjawabkan untuk dia melakukan amal-amal tertentu. Mukallaf. Tetapi asasnya kita katakan mukallaf tu adalah orang Islam yang pertama berakal, yang kedua dia baligh. Jadi kalau orang tanya kita apa makna mukallaf, maka kita kata seseorang yang berakal dan telah mencapai usia apa? Usia baligh. Jadi maknanya orang gila mereka bukan mukallaf kerana mereka tidak berakal. Orang gila bukan mukallaf. Maka janganlah kita nak paksa pula kepada orang gila datang sembahyang. Tak payah. Begitu juga kanak-kanak tidak dimaksudkan atau dimasukkan dalam kategori mukallaf. Maka sebab itu kita katakan secara asas kanak-kanak ni mereka yang belum baligh, mereka tak wajib lagi untuk puasa, tak wajib untuk haji, tak wajib untuk salat. Tapi itu tidak bermakna kita tak boleh mengajar mereka salat, mengajar mereka puasa dan mengajar mereka melakukan ibadah seperti haji dan seumpamanya.
ajar tidak ada masalah sebagai latihan awal. Tapi kewajipan itu mereka masih belum wajib kerana mereka belum mukallaf. Dan yang saya sebutkan tadi, hukum taklifi itu yang 5. Yang pertamanya adalah wajib. Yang keduanya sunat. Yang ketiganya harus. Yang keempat makruh. Dan yang kelimanya haram. Inilah yang disebutkan hukum taklifi. Dan setiap perbuatan kita ni sebagai orang yang mukallaf, orang yang telah baligh, orang yang berakal, setiap perbuatan kita, dia mesti akan kembali kepada salah satu daripada 5 hukum ni. Macam contoh, saya minum air. Ni perbuatan. Betul tak? Ni adalah satu perbuatan. Jadi apa hukum minum air? Maka kita kata hukumnya adalah harus. Setiap perbuatan mukallaf pasti ada hukum Allah Ta'ala di situ. Sekarang ni tuan-tuan sedang hadir mendengar duduk dalam majlis ilmu. Ini pun adalah satu perbuatan. Maka kita katakan ia berada pada kategori mana. Begitu. Dia boleh jadi wajib kalau ilmu yang kita belajar itu ilmu fardu ain sebagai contoh. Dan ia boleh jadi sunat kalau kita menuntut ilmu selain daripada itu. Tetapi kedua-dua yang wajib dan yang sunat ni, dia punya kesan kepada hukum tersebut. Apa dia hukum ataupun apakah kesan bagi hukum wajib dan hukum sunat? Kesan dia kalau kita buat, kita dapat pahala. Itulah kesan yang saya maksudkan. Maknanya kalau kita buat ibadat yang wajib, kita dapat pahala. Itu kesan. Jadi pahala dan dosa ni, keduanya hakikatnya ia bukan hukum. Tapi ia adalah kesan daripada hukum. Dan satu-satunya yang kita katakan daripada 5 hukum ini, yang kalau kita buat, kita dapat dosa, adalah melakukan yang haram itu. Melakukan yang haram. Cuma ada satu lagi lah, iaitu meninggalkan yang wajib. Cuma kita tidak, saya rasa itu pun orang boleh faham. Kalau meninggalkan yang wajib juga, hukum dia adalah haram dan implikasi atau kesan hukum ia berdosa. Jadi kalau kita kata tentang dosa-dosa besar ni, agak-agak tuan-tuan yang kita duk bahas sampai 55 hukum ni, ataupun 55 dosa besar. Apa hukum bagi 55 dosa besar ni? Jawapannya apa? Maka jawapannya mudah. Jawapannya apa? Haram. Jadi kita dapat jelas di situ bahawasanya setiap dosa-dosa besar yang kita sebutkan dalam perbahasan kita selama 41 majlis ini, ia adalah membawa kepada hukum haram. Dan implikasinya, kalau kita buat, kita berdosa. Kalau kita buat, kita berdosa. Dan bila kita sebut perkara itu sebagai satu yang haram, apa makna dia? Makna dia, benda-benda haram atau perbuatan yang haram adalah perbuatan yang sabit larangan dia daripada syarak. Maknanya ada larangan daripada syarak untuk kita melakukan perkara tersebut. Itu yang pertama, ciri dia. Yang keduanya, ada perintah daripada syarak untuk kita meninggalkan perkara tersebut. Apa contoh dia? Contoh perbuatan yang agama kita larang, syariat larang. Contohnya seperti berzina. Allah kata wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Nampak? Jadi ada larangan untuk kita berzina. Jadi bila dilarang kita ini untuk berzina, maka orang kita tanya, hukum berzina adalah haram. Hukum berzina adalah haram. Itu satu untuk kita tahu perkara itu haram ke tidak haram. Kerana ada larangan daripada syarak. Dan yang kedua ni, ada arahan daripada syarak untuk kita meninggalkan sesuatu perkara. Itu pun kalau kita buat, jadi haram juga. Contohnya adalah minum arak. Minum arak. Bila Allah cerita tentang arak, Allah kata, rijsun min amali syaitan. Semua ni adalah najis daripada perbuatan syaitan. Fajtanibuh, jauhilah. Maknanya ada arahan supaya jauhilah. Jadi arahan supaya jangan buat. Ataupun arahan supaya kita tinggalkan sesuatu. Itulah ciri-ciri perkara-perkara haram. Itulah ciri-ciri perkara-perkara haram. Jadi maknanya di sini, kalau kita nak mengharamkan sesuatu, dia perlu kepada apa tuan-tuan? Dia perlu kepada nas. Itu. Dia perlu kepada dalil. Kita tak boleh bermudah-mudahan mengharamkan sesuatu kerana khawatir kita ini
mengharamkan perkara yang Allah halalkan. Jadi kita tidak, kalau kita mengharamkan benda yang tidak haram, kita khawatir kita termasuk dalam larangan Allah, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan Allah ataupun syaitan tu menyuruh kita ni bercakap tentang Allah benda yang kita tak tahu. Jadi sebab tu kalau nak haramkan sesuatu, mesti dia kena ada nas, kena ada sandaran. Nak kata sesuatu ini berdosa, mesti kena ada nas juga, mesti kena ada dalil daripada syarak. Maka disebutkan di sini perbahasan dosa besar yang ke-55, menyembelih untuk selain Allah. Apabila kita sebut berkenaan dengan sembelihan, sembelihan di sini ia merujuk kepada sembelihan ibadat, sembelihan ibadat. Dan kita katakan sembelihan ibadat ni kita biasa dengar ada dua daripadanya. Sembelihan ibadat. Yang pertama adalah sembelihan korban. Biasa kita dengar sembelih korban tu. Dan yang keduanya adalah sembelihan apa? Akikah. Adalah akikah. Dan dari sudut hukum, kedua-duanya adalah sunat muakkad. Kedua-duanya adalah sunat muakkad. Sunat yang dituntut oleh agama kita ini. Kalau untuk sembelihan korban itu, dia ada timing dia. Dia ada masa dia. Maknanya kita hanya dibenarkan menyembelih korban selama berapa hari tuan-tuan? Selama 4 hari sahaja. Selama 4 hari. Iaitu pada hari raya korban yang merupakan 10 Zulhijjah itu. Dan juga 3 hari Tashriq. 11, 12, 13 yang mengikuti hari raya korban tersebut. Jadi 10, 11, 12, 13 adalah 4 hari yang kita disunatkan untuk menyembelih korban. Sebelum daripada itu tak dikira korban, sembelihan biasalah. Dia tak dikira sebagai sembelih korban yang dituntut. Dan kalau selepas daripada itu pun, ia juga tidak termasuk dalam sembelihan korban yang kita maksudkan itu. Yang mana Allah kata dalam surah Al-Kawthar, Inna a'tainaka al-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Pada perkataan fasalli li rabbika wanhar, ayat yang kedua itu, maka dirikan salat kepada Tuhan kamu dan lakukanlah sembelihan. Itu. Dirikan salat dan lakukan sembelihan. Dan sembelihan di situ merujuk kepada sembelihan korban. Sembelihan korban. Dan haiwan-haiwan korban ini, ia adalah haiwan yang khusus. Bukan semua haiwan yang boleh dikorbankan. Seperti yang kita sebutkan sebagai al-an'am, sebagai haiwan ternak. Al-an'am adalah haiwan ternakan. Jadi surah Al-An'am tu terjemahannya haiwan ternakan. Dan Al-An'am di sini ia hanya merujuk kepada 3 jenis haiwan. Yang pertamanya unta, yang kedua lembu dan yang ketiganya kambing. Tetapi ia juga turut meliputi semua kategori haiwan yang sama jenis dengan ketiga-tiga haiwan tersebut. Sebab itu kita katakan yang sama jenis dengan lembu apa dia? Kerbau. Itu. Jadi kerbau boleh tak kita buat sembelih korban? Jawapannya dibolehkan juga. Kerana lembu boleh. Dan kerbau ni dia sama jenis atau dianggap sama jenis dengan lembu. Oleh kerana itu ia juga boleh dijadikan haiwan korban. Dan semua kategori kambing, kita kata tak kira lah kambing gurun ke, kambing biri-biri ke, kambing apa ke, ia pun boleh juga dijadikan sembelihan korban kerana ia termasuk dalam kategori apa? Kategori kambing itu. Adapun akikah ni, dia lebih spesifik. Akikah dia lebih spesifik. Dan akikah ni adalah hukumnya sunat berdasarkan perbuatan Nabi SAW, seperti mana riwayat anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqqa anil Hasani wal Husaini kabshain ataupun kabshan, itu yang lebih tepat. Kabshan. Sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah melakukan akikah kepada Hasan dan Husain, setiap seorang tu seekor kambing. Seekor kibash lah. Seekor kibash. Dan kibash adalah kategori kambing juga. Jadi di sini
menunjukkan bahawasanya banyak hukum yang boleh keluar daripada satu hadis. Sebab itulah sebenarnya, kalau saya cakap kepada tuan-tuan, ilmu yang paling best sebenarnya, boleh katakan, yang paling menarik adalah ilmu hadis. Ilmu hadis. Kerana daripada satu hadis tu, kita boleh keluarkan banyak faedah. Tapi syarat kita nak keluarkan banyak faedah adalah kita kena banyak berfikir. Dan yang ni yang kadang-kadang orang tak suka nak buat. Malangnya, orang kita ni dia tidak suka berfikir. Segelintir lah. Dan mudah-mudahan tidak ramai. Sebab saya gunakan segelintir lah. Jadi bila sebab itulah kadang-kadang pengajian ilmu hadis ni orang tak berapa suka. Sebab nak mengajak kita berfikir. Ada satu hadis tu, hadirin dan hadirat. Hadis tu hanya mempunyai 6 patah perkataan sahaja. Hadis apa tu? Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Kata-kata Nabi SAW. Ada 6 patah perkataan je. Ya Aba Umair, ma fa'ala an-nughair. Ada 6 patah perkataan. Tapi ada seorang ulama, namanya Al-Imam Ibnul Qas Asy-Syafi'i rahimahullah. Daripada 6 kalimah Nabi tu, dia keluarkan 40 faedah hadis. Tuan-tuan bayangkan, 40 faedah dikeluarkan daripada 6 patah perkataan saja. Dan terjemahan Ya Aba Umair ma fa'alan nughair tu, Nabi tanya kepada seorang budak ni, wahai budak, apakah yang telah dilakukan oleh anak burung yang kecil itu? Sebab budak tu Nabi tengok dia sedang bermain-main dengan anak burung yang telah mati. Anak burung yang telah mati. Budak kecil, dia tengok ada burung mati, dia pergi main. Kemudian Nabi tanya, Ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Di situ 40 faedah dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnul Qas Asy-Syafi'i. Dan kalau tuan-tuan buka dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ditambah lagi faedah, menjadikan keseluruhan faedah daripada 6 kalimah tu sebanyak 80 faedah. Allahu Akbar. 80 faedah daripada satu hadis saja. Sebab tu kita katakan banyak faedah yang boleh kita keluarkan kalau kita membaca hadis-hadis Nabi, tapi memang kita kena banyak berfikir. Dan bukan semata banyak berfikir, tapi kena rujuklah kepada pandangan-pandangan ulama' juga. Itu yang lebih utamanya. Kebiasaannya para ulama' telah sebutkan. Jadi berbalik kepada hadis yang saya sebutkan tadi. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam aqqa anil Hasani wal Husaini kabshan. Apa faedah yang kita boleh dapat? Pertama kita katakan akikah tu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu faedah dia. Akikah adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sunnah Nabi ni kadang-kadang hukumnya wajib. Apa contoh sunnah Nabi yang hukumnya wajib? Mudah, salat 5 waktu, puasa Ramadan, mengerjakan haji, menunaikan zakat, itu sunnah Nabi tu. Hukumnya apa? Wajib. Dan ada juga sunnah Nabi yang hukumnya sunat, seperti sembelih korban dan sembelihan akikah ni tadi. Kerana Nabi buat. Itu yang pertama. Dan faedah yang kedua daripada hadis tersebut, menunjukkan seorang datuk boleh melakukan akikah bagi cucunya. Dia tidak terhad kepada ayah sahaja. Tapi datuk pun boleh juga. Kerana Hasan Husain ni adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada anak perempuan Nabi yang bernama Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Fatimah ni dia berkahwin dengan Sayyidina Ali dan lahir anak Al-Hasan dan Al-Husain, dan Nabi buat akikah bagi mereka. Boleh seorang atuk ni, boleh dia buat akikah untuk cucu dia. Begitu. Sekiranya ayah dia belum buat. Waktu tu Sayyidina Ali belum buat, maka Nabi yang buatkan akikah untuk Hasan dan Husain. Dan faedah yang ketiga, boleh untuk kita ni menggunakan seekor kambing sahaja akikah walaupun anak lelaki. Begitu. Kan kita biasa dengar anak lelaki kan 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Tapi hadis tu menunjukkan boleh kalau kita ni berat bagi kita dari sudut keuangan. Kita lahir anak lelaki, nak beli 2 ekor kambing. Seekor boleh jadi 1,000 lebih. Jadi 2 ekor dalam 2,000 lebih. Berat juga. Jadi mungkin kita nak berpada dengan 1 ekor kambing je. Jawapannya boleh ke tidak? Boleh, dan tercapai maksud juga. Dapat pahala sunnah akikah. Sebab Nabi pernah buat. Hasan ni Nabi buat 1 ekor kambing. Husain pun Nabi buat 1 ekor kambing juga. Sedangkan ada hadis yang lain. Nabi kata SAW, Anil ghulami syatan wa anil jariyati syatun.
untuk anak lelaki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Begitu. Dan walaupun ada hadis yang tu, tapi ada hadis yang lain menunjukkan itu sebagai irsyad sahaja, bimbingan. Kalau nak bezakan, lebih afdalnya anak lelaki ni 2 ekor kambing. Tapi kalau seseorang itu buat anak lelaki akikah hanya 1 ekor kambing, jawapannya ia dibolehkan. Dibolehkan. Jadi kedua-dua ibadat yang melibatkan sembelihan ni, yang pertamanya al-udhiyah, sembelihan korban, dan yang keduanya disebut sebagai al-aqiqah, al-aqiqah. Dan nama lain bagi aqiqah adalah an-nasikah, an-nasikah. Jadi kalau orang tanya apakah nama lain bagi aqiqah, jawapannya an-nasikah. Dan nasikah itulah yang kita duk baca dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki, yang itu. Jadi sebahagian ulama terjemahkan nusuk di situ adalah sembelihan. Nusuk di situ adalah sembelihan. Jadi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi apabila kita katakan kedua-dua kategori sembelihan akikah dan udhiyah ini sebagai ibadat, begitu. Sebagai ibadat. Kenapa kita kata ibadat? Kerana dua-duanya dituntut. Jadi sesuatu itu kalaulah Allah Ta'ala perintahkan atau Rasulullah SAW buat, itu adalah petanda perbuatan itu merupakan ibadat. Itu cara kita nak kenal ibadat, bila ada perintah. Jadi walaupun sesuatu tu pada pandangan kita nampak sebagai benda baik, tapi bila tak ada syariat oleh agama, ataupun ada periwayatan tu tapi riwayat tu palsu, maka dia bukan ibadat. Jangan kita anggap benda tu ibadat. Sebab benda itu tidak sahih. Benda itu tidak sahih dan benda itu tidak ada nas yang menuntutnya. Dia sebenarnya bila benda tu palsu, sama dengan tak ada. Itu hakikatnya. Benda itu palsu sama dengan tidak ada. Kalau riwayat tu palsu, sama macam tak ada riwayat. Dia kecuali yang membezakannya, yang diberikan kupasan yang mendalam oleh para ulama adalah sekiranya riwayat tu dhaif. Yang ni tak apalah. Itu pun ada perbahasan panjang. Tapi kalau palsu ni memang bohong atas nama Nabi SAW, dan ini tidak diberikan keringanan di sisi para ulama kita ini. Baik. Jadi bila kita kata benda itu ibadat dan benda itu ibadat, sembelihan korban dengan akikah, maka ibadat ni dia berhajat kepada ikhlas. Ini yang dipanggil sebagai syarat penerimaan ibadat. Syarat penerimaan ibadat. Yang pertama adalah ikhlas. Dan ikhlas ni apa dia? Ikhlas ni kita mengesakan Allah dalam ibadat tersebut. Itulah definisi ikhlas. Kita mengesakan Allah dalam ibadat yang kita lakukan. Maknanya kita hanya mengesakan Allah, sebab itu dalam surah Al-Ikhlas, ia dimulakan dengan Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah itu esa. Itulah ikhlasnya, mengesakan Allah. Jadi mengesakan Allah dalam keseluruhan ibadat kita ini. Kita salat, kalau tuan-tuan perasan, semuanya mesti di hujungnya lillahi rabbil alamin. Sebab itu disebut tadi, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah ikhlas. Bukannya li ghairillah, bukan kepada selain Allah, bukan untuk selain Allah, tidak. Tapi ibadah kita hanya tujukan kepada dan kerana Allah semata-mata. Dan itulah yang diperintahkan dalam surah Al-Bayyinah itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita tak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas. Dan ikhlas tu saya kata tadi, mengesakan Allah dalam ibadat. Dan kalaulah ada orang yang menyembelih kerana dan untuk selain Allah, maka yang ni adalah menyelisihi ikhlas. Menyelisihi ikhlas. Dan ikhlas ni nama lainnya adalah tauhid, dan lawan kepada tauhid adalah syirik. Dan syirik itu pengertiannya menyekutukan Allah dalam beribadah. Itu. Kalaulah ikhlas itu mengesakan Allah dalam ibadat, syirik itu adalah menyekutukan Allah dalam ibadat. Na'udzubillahi min zalik. Dan syirik ini menghapuskan amal. Dia menghapuskan amalan. Rugi dan sia-sia sahaja kita beramal, tapi kalau dalam ibadat kita ini, kita menyekutukan Allah. Jadi sebab itu dalam ibadat ni, teras utamanya adalah antaranya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepadamu sahaja ya Allah kami beribadah dan kepadamu sahaja kami minta pertolongan. Begitu. Jadi kalau seseorang menyembelih untuk selain Allah, dan penulis kitab mendatangkan contoh, dia kata dengan nama tuanku Syekh sekian-sekian. Begitu. Maknanya bismi Sayyidi Syekh fulan-fulan, macam tu. Maka dia pun sembelih. Sedangkan kita diperintahkan, kalau nak menyembelih tu kita sebut nama siapa dia? Nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Itu hakikat kalau kita dituntut nak sembelih. Dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Dan ini sebenarnya bukan syariat Nabi Muhammad je, sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum daripada ini pun, kalau nak buat sesuatu itu juga disyariatkan. Kita ni mesti tujukan dan lakukan dengan nama Allah. Antara kisah yang masyhur adalah kisah seorang budak muda yang dirakamkan dalam hadis panjang berkenaan dengan Ashabul Ukhdud. Ashab Al-Ukhdud itu. Yang Quran kata qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bihi. Okey. Ataupun wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud kalau saya tak silap. Jadi itulah kisah ashabul ukhdud dalam Quran secara ringkas, tapi kalau tuan-tuan nak dengar panjang, menerusi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya lagi panjang. Iaitu tentang seorang budak muda ni. Ada seorang ahli sihir. Ahli sihir ini pula, dia merupakan ahli sihir diraja. Kalau dalam bahasa moden ni, dia disebut sebagai pawang diraja lah. Maknanya dia berkhidmat untuk raja pada waktu itu. Cumanya ahli sihir ini, dia telah mencapai kepada usia yang lanjut. Dia telah tua dan dia rasa yang kematiannya telah hampir. Maka dia cadang kepada raja pada waktu itu. Dia kata, tuanku, dia kata patik ni dah tak berapa lama dah, dia kata. Boleh tak tuanku hantarkan kepada patik ni seorang budak muda untuk patik peturunkan ilmu-ilmu sihir ni kepada dia. Begitulah bahasa yang digunakan. Yang ni saya guna bahasa moden. Kemudian diperintahkan seorang budak muda ni pergi belajar dengan ahli sihir tersebut. Cuma budak ni, dia dalam perjalanan dia nak pergi ke rumah ahli sihir. Dia lalu di satu jalan tu. Di tengah-tengah tu rupanya ada rumah seorang ahli ibadat ataupun ahli ilmu. Dalam bahasa hadis tersebut disebut sebagai apa istilah dia? Allahu Akbar. Apa dia? Dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai pendita tu. Apa dia pendita dalam bahasa Arab? Apa tu? Rahib. Jawapan yang tepat. Rahib. Jadi rahib tu, dia jumpa dengan seorang rahib. Yang anak muda ni di tengah jalan tu, dia jumpa dengan seorang rahib. Maknanya sebelum dia sampai ke rumah ahli sihir tu, dia singgah rumah orang tu dulu. Jadi bila dia singgah dengan rumah orang tu, dia pun belajar dengan orang tersebut. Sedangkan benda ni tak ada dalam perjanjian antara dia dengan raja tu. Raja suruh belajar dengan ahli sihir, bukan suruh belajar dengan rahib. Cuma dia tu inisiatif dia. Dia lalu tengah-tengah jalan dalam perjalanan nak pergi jumpa rumah ahli sihir tu. Dia singgah rumah rahib tu dan dia pun belajar daripada rahib. Tapi dia tak ceritalah kepada ahli sihir tu. Itu rahsia antara dia dengan rahib. Dan bila dia balik pula daripada rumah ahli sihir, sebelum dia nak sampai ke rumah dia, dia singgah lagi di rumah rahib untuk belajar ilmu. Jadi hakikatnya dia belajar dengan ahli sihir tu sehari sekali, tapi dengan rahib tu sehari berapa kali? 2 kali. Dalam perjalanan pergi, dalam perjalanan balik. Sampailah kepada satu masa dia mula nak buat satu uji kaji ataupun eksperimen. Dia nak tengok antara ahli sihir ni dan juga pendeta ni tadi, siapakah yang ilmu dia betul di sisi Allah? Dia kata begitu. Siapakah ilmunya yang betul? Cuma nak jadi satu cerita ataupun nak jadi satu takdir, ketika dia dalam perjalanan itu nak pergi ke rumah ahli ibadat, ahli pendeta itu, rahib itu,
tiba-tiba ada seekor haiwan besar yang telah mati, ataupun sebahagian riwayat kata yang masih hidup, tapi dia duduk di tengah-tengah jalan sehingga dia menutup jalan orang ramai. Ada seekor binatang yang begitu besar, tapi dia masih hidup lagi sebab dia berdiri lagi, haiwan tu. Jadi bila dia duduk je sahaja di kawasan tu, dan kawasan tu boleh jadi sempit, haiwan tu besar, jadi orang nak lalu tak lepas. Maka waktu itulah barulah si budak muda ni dia nak test, dia nak tengok. Dia ambil satu biji batu. Dia pun doa kepada Allah. Dia kata, ya Allah, sekiranya urusan ahli sihir tu, ataupun sekiranya urusan ahli pendeta ini, rahib ini tadi lebih kau cintai berbanding urusan ahli sihir, maka kau faqtul hadhihi dabbah, kau bunuhlah binatang ni. Maka dia pun baling batu tersebut, dan akhirnya matilah binatang tersebut. Bila mati binatang tersebut, barulah anak muda ni bertambah-tambah yakin bahawasanya yang betul adalah siapa? Pendeta ke ahli sihir? Yang betul adalah rahib itu tadi. Jadi yang betul adalah rahib. Tapi akhirnya budak muda ni dia difitnah dan dia diancam bunuh. Ni saya dah ringkaskan sereka-ringkasnya, hadis ni panjang sungguh. Tapi akhirnya dia diancam bunuh. Yang pertamanya dia dibawa, budak muda ni dibawa sehingga sampai kepada puncak bukit yang paling tinggi sekali pada zaman itu. Dan dia itu ditolak, ataupun dia ingin ditolak daripada atas bukit untuk dibunuh. Untuk dibunuh oleh hulu balang kepada raja yang zalim ni tadi. Tapi waktu di atas bukit itu dia doa. Dia kata, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Bila dia doa dengan doa tu, bukit tu bergegar dan semua mereka itu mati, ditelan dan dibenamkan oleh bukit. Tapi yang budak muda ni seorang je Allah selamatkan. Dan kemudian dia balik semula kepada raja, dan kemudian raja itu sangat-sangat terkejut kerana tak sangka orang boleh hidup lagi. Sampai raja tanya, mana pergi yang lain? Kemudian budak tu bagi tahu, Allah telah selamatkan aku daripada mereka. Kemudian raja panggil lagi hulu balang dia, suruh bawa budak ni pergi ke tengah laut, bawa naik dalam satu sampan ke perahu ke kapal ke, dan di tengah-tengah laut tu kena pergi humban dia dalam laut supaya dia mati lemas. Tapi akhirnya bila sampai sahaja di tengah-tengah laut, budak ni sekali lagi dia doa kepada Allah. Dia kata, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma kfinihim bima syi'ta ni maknanya, ya Allah, kau ambillah tindakan kepada mereka dengan apa yang kau sukai. Maknanya kita doakan, ya Allah, biarlah kau sendiri yang ambil tindakan kepada mereka, bukan aku. Aku tak ada kuasa apa. Itu makna Allahumma kfinihim bima syi'ta. Supaya dengan tindakan tu Allah akan selamatkan kita yang berdoa dengan doa tersebut. Bila dia doa, sampan tu terbalik dan semua mereka mati lemas, tapi dia selamat dan dia pun balik semula ke raja tersebut. Berani tak beraninya lelaki ni. Kalau kita, bagi saya, kalau dah selamat tu apa nak pergi jumpa raja lagi. Tapi sebab dia nak tunjukkan dia berada pada jalan kebenaran di hadapan pemerintah waktu itu. Jadi bila dia kali ketiga, dia pun kata, dia bagi tahu siap kepada dia, kata, tuanku tak boleh bunuh aku ni kecuali dengan satu cara je dia. Dia pula yang ajar cara nak bunuh dia. Budak ni tadi, Ghulam. Caranya bagaimana? Dia kata, pertama sekali tuanku kumpulkan semua penduduk, semua rakyat kita ni kumpulkan di satu kawasan yang begitu luas, dia kata. Dan setelah kumpulkan tu, cubalah salibkan aku di tiang ataupun di batang kayu ke apa ke, salibkan dia. Salib ni maknanya gantung dan ikat. Dan ketika itu ambillah anak panah daripada busur saya ni, dan tuanku sendiri yang mesti halakan anak panah tu kepada saya ni. Tetapi syarat dia, kalau nak tuanku nak saya mati, kena sebut Bismillahi wa Rabbil Ghulam, dengan nama Allah, Tuhan kepada anak muda ni. Kena sebut benda tu. Kemudian kawan tu pun ikut, iaitu raja ni pun dia sendiri yang buat Bismillahi wa Rabbil Ghulam, dengan nama Allah, Tuhan kepada budak muda ni. Maknanya dia macam nak bagi satu, dia nak biarkan raja tu yang mengaku Tuhan tu, yang kata agama dia yang betul, dia nak biar raja tersebut bahawasanya rupanya ada Tuhan lain selain daripada dia, iaitu Allah. Bismillahi wa Rabbil Ghulam. Dan bila dia buat, maka budak tu pun mati. Dan bila budak tu mati, semua yang ada di sekeliling itu, rakyat jelata yang tengok
Semuanya mereka kata amanna birabbil ghulam, sebanyak 3 kali mereka sebut. Kami telah beriman dengan Tuhan budak muda ni. Allah. Bila sampai tahap begitu, terkejutlah raja ni tadi. Sebab semua rakyat dia telah beriman kepada selain dia. Sebab dia mendakwa diri dia Tuhan. Dan raja-raja dahulu memang standard Fir'aun semua mengaku Tuhan. Jadi sebab itu kita katakan, ini memang generasi yang terdahulu, Bani Israel yang terdahulu. Dan noktahnya akhirnya budak itu mati dan semua sekali beriman mengikut agama yang budak itu anuti. Jadi maknanya kalau kita ni hakikat dalam setiap ibadat atau perbuatan-perbuatan ni, daripada dulu lagi orang dah sebut dengan nama apa? Nama Allah. Itu maksud saya. Jadi sebab itu kalau kita nak melakukan sembelihan sekian dan sekian, dituntut kepada kita ini untuk menyembelih dengan nama Allah. Dan kita disunatkan untuk menyebut Bismillahi Allahu Akbar. Ketika nak menyembelih tersebut, Bismillahi Allahu Akbar. Sebut nama Allah. Bukan kita sebut nama dengan nama jin sekian. Bukan. Dengan nama syekh sekian-sekian. Bukan. Tapi tuan-tuan percaya atau tidak yang perkara itu wujud? Perkara itu wujud. Hal ini wujud. Bukannya tidak wujud. Memang berlaku pun dalam kalangan sebahagian orang-orang jahil dari kalangan umat Islam ini, yang mereka menyangkakan dengan sebut nama tu kadang-kadang amalan lebih hebat dan seumpamanya, sedangkan kita hanya berpada dengan sebutan dengan nama Allah sahaja. Jadi sebab itu disebutkan di sini, dalilnya adalah wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisq. Janganlah sesekali kamu makan haiwan-haiwan yang tidak disebut nama Allah ketika proses sembelihan itu. Mana tak boleh makan. Seolah-olah maksudnya di sini, sesuatu haiwan, kalaulah ia diniatkan atau disembelih dengan niat untuk selain Allah, maka ia sebenarnya menjadi bangkai. Itulah makna dia. Ia sebenarnya menjadi bangkai. Itu sebenarnya makna yang cuba disampaikan daripada ayat ni. Haiwan-haiwan yang disembelih dengan niat kepada selain Allah, untuk selain Allah. Macam ada orang buat sembelihan dalam upacara-upacara sihir sekian dan sekian contoh. Upacara pemujaan sekian dan sekian. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan masih ingat black metal berapa puluh tahun dulu. Saya rasa 10 tahun dulu kot black metal ni. 90 lebih kot, 99 ke tahun 2000 gamak kan. Sekarang ni pun dah 2022 kan. Geng-geng black metal ni dulu kan dia orang ada buat upacara bulat tu dan sembelih kambing. Dan sembelih kambing mereka tu bukannya Bismillahirrahmanirrahim. Bukan mereka sembelih sebab ni. Dia orang nak upacara puja. Puja jin dan puja syaitan pada waktu itu. Jadi kalau kita makan itu, sebenarnya kita memakan bangkai walaupun ia adalah kambing yang halal. Kenapa? Kerana bangkai ni adalah haiwan yang mati. Pertamanya tidak disembelih satu. Yang kedua, haiwan yang disembelih bukan kerana Allah. Itu bangkai juga. Yang ni tuan-tuan kena jelas dalam definisi bangkai. Dia kalau macam contoh kita nampak seekor kambing mati tepi jalan kena langgar kereta. Itu bangkai lah tu. Walaupun kambing ni halal dimakan. Tapi yang kedua, kambing itu kita sembelih untuk upacara sekian dan sekian. Untuk upacara ritual pemujaan jin ke syaitan ke. Jadi itu pun juga termasuk dalam kategori apa? Kategori bangkai. Jadi inilah dalilnya. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisq. Jangan kamu makan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya, kerana sesungguhnya ia adalah suatu kefasikan. Suatu kefasikan. Baik. Dan terakhirnya sebelum kita tutup, hadirin dan hadirat, ada riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata kepada maula dia. Maula ni adalah hamba yang dibebaskan. Maula adalah hamba yang dibebaskan. Dia kata, ya Hani, maza yaqulun nas? Apa yang orang ramai kata? Qal, Hani pun kata, yadda'una anna indaka ilman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tuzhiru. Mereka mendakwa bahawasanya kamu ni ada ilmu yang kamu dapat daripada Rasulullah SAW, tapi kamu tak cerita kepada orang. Fastakhraja Aliyun radhiyallahu anhu sahifatan min sayfihi fiha hadza ma sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Dan Sayyidina Ali pun dia mengeluarkan satu mengeluarkan sebilah sahifah min saifih ni, maknanya adalah satu lembaran daripada pedang dia itu, yang pada lembaran tersebut adanya tulisan dia kata, ataupun ada padanya sebutan hadza ma sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara yang aku pernah dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut? La'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat seseorang yang menyembelih kerana selain Allah. Ini Allah melaknat mereka yang menyembelih kepada selain Allah. Jadi kita kena ingat hakikat sembelihan korban yang kita buat tu adalah ibadat, bukan semata nak makan sahaja, tidak. Ibadat. Jadi ibadat ni kita perlu ikhlas. Jadi kalau kita nak melakukan korban, pastikan duit itu pun adalah duit yang halal, duit yang bersih, daripada sumber yang bersih, yang baik. Kemudian pastikan kalau kita nak buat, belilah kambing yang paling terbaik sekali. Begitulah maknanya. Kalau nak beli lembu, belikan lembu yang paling baik. Sebab ni ibadat, dan ibadat ni mesti dilakukan dengan yang paling baik sekali, sifat dan hakikat. Innallaha tayyib, Allah ni maha baik, maha bersih. La yaqbalu illa tayyibah. Dia takkan terima amalan melainkan amalan yang bersih juga. Jadi kalau kita nak sedekah tu, janganlah bagi sedekah duit yang dah koyak-koyak dah, kata. Sedekahlah duit elok sikit. Itulah maknanya. Buat sedekah ni, sedekah pun kadang-kadang sedekah dia RM6. RM6 tu pula adalah RM5 separuh campur cantum dengan RM1. Jadi RM6. Sebab separuh-separuh yang tak ada nilai tu. Jadi sebab itu kadang-kadang orang kita ni dekat mana kita selalu jumpa? Dekat tabung surau lah, tabung masjid lah. Kat kedai tak laku, orang tak nak terima. Tapi kadang kesian kepada AJK yang tengok, Allah, duit pun dah rosak, dah koyak. Jadi sebab itu sedekah-sedekah yang terbaik. Nak buat amal, biar amal yang terbaik. Dan amalan yang terbaik adalah amalan yang ikhlas. Jadi jangan menyembelih kerana selain Allah. Lebih-lebih lagi ia dijadikan ritual dan pemujaan yang tertentu yang biasa dilakukan juga oleh sebahagian orang. Dan hukumnya Allah melaknat mereka itu, golongan tersebut. Dan saya selalu sebut hadirin dan hadirat, laknat ni adalah lawan kepada rahmat. Dan kita ni dalam hidup kita nak rahmat Allah je. Kita tak nak laknat Allah. Kita nak rahmat daripada Allah. Sebab dengan rahmat Allah kita masuk syurga. Tapi kalau dengan laknat Allah, seseorang tu masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi sebab itu antara mereka yang dilaknat Allah adalah mereka yang menyembelih kerana selain Allah. Wa man tawalla ghaira mawalih. Wa man tawalla ghaira mawalih ni orang yang mentaati kepada selain tuan dia. Yang ni istilah maula yang saya kata. Ini istilah hamba-hamba dululah. Dalam masyarakat tidak ada sistem perhambaan ini. Jika dulu seseorang itu dia membeli hamba, jadi hambanya itu wajib taat kepada dia. Itu hakikat dia. Hamba dia wajib taat kepada dia. Kerana keseluruhan tubuh badan hamba tu adalah milik tuan dia, dan keseluruhan harta yang dipunyai oleh hamba tu pun adalah milik tuan dia. Itulah hakikat hamba. Tetapi dia wajib mentaati tuan dia. Dia wajib mentaati tuan dia. Tapi kalau ada orang yang hamba, tapi dia tidak taat kepada tuannya, tapi dia taat kepada orang lain, maka orang ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang berikutnya, wala'anallahu al-aqal wala'anallahu al-aqal walidayh. Allah melaknat orang yang menderhakai ibu bapa dia. Orang yang menderhakai ibu bapa dia. Cuma istilah derhaka ni dia adalah perbahasan yang panjang. Bukan semua perkara yang kita menyelisihi perintah ibu bapa kita menjadikan kita derhaka. Tidak semestinya. Sebab kalau kita tak salah faham ni, orang akan main, orang kata istilah apa dia panggil istilah tu? Play victim punya kad tu. Macam tu. Contoh begitu. Dia akan mudah. Itu yang kadang-kadang ada sebahagian cikgu-cikgu pun, saya tak halalkan ilmu saya. Ada sebahagian cikgu, ada cikgu macam tu. Saya tak halalkan ilmu saya. Awak dibayar gaji untuk mengajar. Apa yang tak halalnya? Tu pun sebab terasa dengan anak murid contoh.